Berkenaan dengan badal haji atau infak untuk arwah, sama ada ibu atau bapa, datuk ataupun nenek, mana yang lebih utama. Itu dia punya persoalan. Persoalan ada orang bertanya. Berdasarkan kepada hal tersebut, melakukan badal haji adalah lebih afdal. Lebih afdal. Jadi ada orang dia nak pilih sama ada untuk buat badal haji ke ataupun melakukan sumbangan terhadap arwah, sama ada kedua-dua tersebutlah. Nak pilih hak mana? Nak pilih sumbangan ataupun nak pilih badal haji. Sekiranya si arwah ni tadi belum lagi menunaikan haji. Menunaikan haji. Jadi ada yang kata tak apalah, dah arwah pun dah meninggal, tak dan nak tunaikan haji disebabkan tak mampu. Bila nak tunaikan haji, berpuluh tahun lagi baru boleh nak tunaikan haji. Kalau daftar hari ini 80 tahun lagi pun tak pasti lagi. Sebab bila kita nak pergi melalui tabung haji, dia ada kuota dia. Dia ada kuota. Jadi dengan ingatan macam tu tak mampu, maka bila si waris ataupun anak cucu dan sebagainya, jadi dah ingat perkara tu lepas lah. Perkara tu lepas dah tak mampu, tak apa. Jadi dia buat apa? Dia buat sumbangan. Sumbangan muwakil untuk arwah. Jadi dalam hal tersebut macam mana? Isu tersebut. Jadi untuk masalah tadi bahawa melakukan badal haji adalah lebih afdal. Maknanya pemilihan antara dua tadi. Nak badal haji ataupun nak buat sumbangan terhadap arwah. Hari ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqul labbaika an syubrumah, qala man syubrumah, qala akhun li aw qaribun li, qala hajajta an nafsik, qala la, qala hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Yang bermaksud Nabi mendengar seorang lelaki berkata, aku menyahut seruanmu bagi pihak Syubrumah. Lalu Nabi bertanya, siapakah Syubrumah? Dia menjawab, saudara lelakiku atau kerabatku. Nabi bertanya, sudahkah engkau menunaikan haji untuk dirimu? Dia menjawab, belum. Lalu Nabi berkata, tunaikanlah haji untuk dirimu dahulu, kemudian barulah tunaikan haji untuk Syubrumah. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi menganjurkan kepada sahabat ini untuk menunaikan haji bagi pihak kerabat dia tadi. Yang mana kerabat dia tadi belum lagi menunaikan haji. Jadi Nabi suruh dia tunaikan haji untuk Syubrumah tadi. Buat badal haji lah. Buat badal haji. Dan demikian juga dalam hadis yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang bermaksud seorang wanita dari Junaihah datang menemui Nabi dan berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia tidak sempat menunaikan haji sehinggalah dia meninggal dunia. Apakah aku perlu menunaikan haji bagi pihaknya? Jawab baginda, ya, tunaikanlah haji untuknya. Apakah pandangan kamu kalau ibu kamu berhutang? Apakah kamu perlu melunaskannya? Jawabnya, ya. Sabda baginda, tunaikan hutang Allah dan hutang Allah lebih berhak untuk dilunaskan.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis tersebut menganjurkan kepada waris bagi arwah terutamanya kaum kerabat, tak kiralah terutamanya ibu dan ayah kita ataupun nenek dan datuk kita, yang mana mereka ini tidak sempat untuk menunaikan haji semasa hidup mereka. Hidup mereka disebabkan keuzuran tertentu. Namun Nabi SAW still claim itu sebagai hutang si mati. Maka apabila ada kemampuan, sama ada dari sudut waris ataupun daripada harta peninggalan dia, maka pada waktu itu perlu menunaikan hutang si mati tadi dalam bentuk hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain-lain, iaitu berkenaan dengan contohnya si mati ada meninggalkan puasa, pun sama juga bayar hutang tersebut oleh warisnya, sama ada dengan duit si mati ataupun kalau warisnya berkemampuan maka warisnya membayarkan untuk dia. Ini disebabkan para ulama memberikan kaedah inna qada'a sunnah sunnatun kama anna qada'a al-wajib wajib. Sesungguhnya mengqada' yang sunat itu hukumnya sunat sebagaimana mengqada' yang wajib itu hukumnya wajib. Jadi nak kata walaupun ada keuzuran si arwah semasa hidup, namun menjadi kewajipan juga kalau dia meninggalkan harta, maka harta tersebut tidaklah terus pergi kepada si waris, tetapi mestilah dibuat dulu, ditolak dulu dengan hutang dia. Tak kiralah hutang dia dengan Allah ataupun hutang dia dengan sesama manusia. Inilah pentingnya bila kita wasiat. Pada hal tersebut maka wajib untuk kita melakukan wasiat, disebabkan hutang-hutang tersebut ada kalanya tidak disedari oleh pihak waris. Jadi dengan sebab itu untuk sumbang kepada arwah dengan nama arwah, lebih baik kita menunaikan ataupun menunaikan hak yang wajib dulu. Menunaikan hak yang wajib. Bila dah selesai benda yang wajib, barulah tunaikan perkara-perkara yang lain dengan melakukan sedekah di atas nama arwah dan sebagainya. Demikian sekiranya selepas selesai daripada semua hal tersebut. Baik, itu berkenaan dengan sekiranya ada hutang si arwah, misalnya hutang sama ada hutang yang melibatkan hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia. Jadi tak lepas jugalah, tak lepas juga sekiranya ada keuzuran semasa hidup.